Okey, baik Dr. Zatul. Ada soalan lah yang kata juta-juta dos ni menunjukkan yang syarikat-syarikat ni sebenarnya mati duitan, mengaut keuntungan, memeras orang. Itu yang sampai contohlah kalau kita ambil kes 2009 swine flu, Poland dia tak nak ambil asalnya walaupun dipreskan oleh WHO. Tapi dalam kes sekarang ni, so salah ke mengambil keuntungan dengan vaksin? Dia bila saya nak contoh Dr. Musa cakap tadi kan, the end of the day sebenarnya manusia ni tetap nak meneruskan hidup dia macam biasa. Macam Dr. Rozaimi kata, dia tetap nak rapat saf, dia tetap kata nak bershopping, tetap kata nak berjalan. So kalau para sahabat yang luar sana yang tak nak bagi keuntungan, sebab bila menghasilkan vaksin, dia melibatkan pelaburan, dia melibatkan tenaga kerja, dia melibatkan penghasilan facilities, dia melibatkan banyak benda sebenarnya. Tapi kalau kita lihat contoh flu vaksin baru RM60 je sebenarnya. RM60 duit Malaysia sama dengan berapa dolar je kalau ikutkan. Sebagai contoh, saya ambil flu vaksin lah. Dan bila kita lihat sebenarnya, adakah kos dia melampau? Tak, dia jadi macam, because bila kita lihat coronavirus seluruh dunia terlibat, dia melibatkan 7 bilion population. Dia bukan melibatkan 32 juta rakyat Malaysia saja. Dia 1 bilion. Kalau kita ikut data yang current data, 1% to 3.5% of fatality rate, banyak tu mati, lebih pada 50 juta. Kalau kita melibatkan seluruh dunia, kalau kita biar je lah tanpa vaksin. Pasal hakikat manusia ni, sekejap je dia nak duduk diam. Pasal sekarang ni, semua orang tak nak duduk diam. Dia sibuk juga nak berjalan, sibuk juga nak pergi pasar, sibuk juga nak pergi speedmart, sebagai contoh. Sibuk juga nak bersusun, ada sale semua bagai. Jadi, kalau you tak nak korban, sekarang ni kita bercakap mengenai satu keadaan virus yang sentiasa, kita kena faham satu perkara. Virus, nak tambah apa yang Dr. Musa cakap tadi. Walaupun kita kata coronavirus, vaksin dah diambil, and next following years mungkin tukar pula kepada Corona 2022 for example. Because Corona pun evolve. Dia evolve. Daripada Corona yang dikenali pada sejak tahun 1966, first virologist dah discover coronavirus, sampai coronavirus 2019, dia evolve. Mungkin the next lepas vaksin ni akan keluar pula 2022, 2025 macam influenza virus yang sentiasa berlaku evolution atau mutation sama ada novel ataupun tidak. Jadi, untuk menangani manusia punya sikap yang tak ingin berubah, yang sentiasa nak ikut kepala otak sendiri, nak ikut juga tabiat kita yang suka berkumpul. Jadi solution yang kita ada memang hanya vaksin. Tapi kalau kita tak nak kepada vaksin, jadi kita kena tanya kepada diri kita sama ada kita patuh tak kepada apa yang ditetapkan, kepada peraturan ataupun SOP. Bukan luar biasa SOP tu, penjarakan saf. Sebenarnya Nabi nak cakap kat Dr. Rozaimi sebagai contoh, antara saf depan dan saf belakang memang lebih pada 1 meter pun. Kalau nak pandang sebenarnya, memang kita batuk ke hadapan pun sebenarnya, bukan ke kiri atau ke kanan. Dan sepatutnya orang yang sihat saja ke masjid. Simple. Tapi pasal kita tahu bahawa kebanyakan veteran yang ke masjid, kebanyakannya yang pergi ke masjid tu adalah yang mempunyai penyakit package dah. Darah tinggi ada, kecil manis ada. Veteran berbanding dengan orang muda. Jadi automatically ke kiri kanan pun dijarakkan pada 1 meter sebagai contoh. Jadi sebenarnya mengambil keuntungan tak timbul langsung kerana kos. Macam contoh tadi, Pfizer disaman bilion. Kalau kita tengok dalam pediatrik sebagai contoh, Rotashield withdraw daripada market dulu. Rotashield ada first generation rotavirus. Withdraw kerana ada intersusception, punya association dengan Rotashield. Setiap vaksin, kalau kita nak kata adakah vaksin sekarang selamat, dia selamat untuk masa sekarang. Adakah untuk ambil keuntungan? Saya tak rasa dia satu benda yang besar. Kerana apa? Kerana implikasi dia kalau apa-apa berlaku untuk jangka masa panjang masih lagi melibatkan liabilities yang agak besar. Cuma dalam keadaan sekarang, kalau kita nak ambil risiko dengan melepaskan semua, melakukan aktiviti macam biasa, kalau di Selangor, Mega Mall, Mid Valley tu akan penuh macam pasar borong, dan kita dapatlah kebanjiran COVID-19 atau apa-apa virus yang terlibat dalam kes ini. Jadi apabila new SOP di-enhance kan sebenarnya,
Penyakit yang lain melibatkan respiratory pun sangat-sangat rendah. Kita ambil pengajaran dekat situ. Kita tengok penyakit yang melibatkan respiratory pun almost tak wujud. Sekarang ni batuk sesama pun jarang-jarang kita jumpa. Kan, sebagai contoh. Jadi terpulanglah pada sahabat-sahabat kita kat luar sana tu, kalau dia merasakan bahawa syarikat vaksin mengambil keuntungan, saya tak setuju dengan itu. Kan, kerana memang kalau kita kata untuk mengambil keuntungan, tapi kalau tak nak bagi juga keuntungan pada syarikat vaksin, patuhlah pada SOP itu dulu. Kalau boleh patuh. Wallahualam. Dr. Yusof, saya nak jelas sikit lah. Saya bagi perbandingan kos. Perbandingan kos Okey. Vaksin yang baru masuk dalam program imunisasi kita kan, vaksin pneumococcal conjugate vaksin kan, lebih kurang antara 200 hingga 250 ringgit. Itu di hospital private ataupun GP kan. Okey, cuba bandingkan dengan vaksin Moderna. Itu yang paling mahal, RM140. You banding dengan vaksin Pfizer, RM40. You banding dengan vaksin AstraZeneca, RM12. Maknanya taklah mahal. Tapi yang saya khawatir ialah bila kita benarkan the middleman, dia akan jackkan price ni. Yang Pfizer bagi RM40 tu jadi RM200. Itu sebab saya telah pun mensyorkan kepada Majlis Keselamatan Negara, kita capkan the price of the vaccine. Saya kata RM100. RM100 affordable lah, insyaAllah kan. Atau macam saya kata RTK, Rapid Test Antigen pun kita capkan kepada RM100. Sebab saya tahu price dia. WHO sell kepada kita $5, RM20. So, I bagi satu lagi contoh, nak tunjukkan korupsi di mana you kata keuntungan kan. Sekarang ni, kalau 20% daripada rakyat Malaysia is about 6.4 million. Kita perlukan 2 dos kan. So, 12.8 million kan. We need 12.8 million. Katakanlah Menteri X, dia ambil RM10 saja. Overnight, dia buat berapa ringgit? RM128 million. Tak payah RM100. One dose, dia naikkan RM10 saja. RM128 million overnight. Bayar kos, mungkin dapatlah RM100 million. See, that's why bermula saya kata there was no middleman between Malaysia dengan AstraZeneca, dengan Pfizer, dengan Moderna. Kita direct dealing, tak ada Alibaba kat situ. Sekarang you tengoklah, company jual buluh nak beli nak jadi vaksin. Company IT nak buat vaksin. Company Keluli, alamak, mana kepakaran dia dalam logistik, storage, buat buluh. Allahu Akbar. Ini Malaysia boleh betul lah. So that is where the problem is. Wallahu alam, just a thought lah.